Di antara perkara yang menjadi kesimpulan pengajian ilmu tasawuf ini ialah perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, iaitu pemahaman seorang hamba tadi akan maksud tidak ada upaya, tidak ada daya, tidak ada usaha, melainkan apa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ataupun ungkapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu tidaklah memberi faham kepada kita akan sikap pasif kita terhadap ataupun sikap tidak memberi reaksi terhadap apa yang berlaku dalam hidup, tetapi dia adalah suatu jelmaan kepada keyakinan seorang hamba bahawa apa yang berlaku pada diri seseorang itu adalah percaturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, memahami akan makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu, maka datanglah ungkapan pada pagi ini, kata Tuan Syekh, mata atlaqa lisanaka bittalab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Tuan Syekh bercakap pada pagi ini pada satu aspek yang terlalu kecil daripada sikap seorang salik apabila dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud ungkapan itu ialah apabila Allah mengizinkan seseorang itu meminta sesuatu dengannya, maka itu adalah tanda Allah ingin memberi sesuatu kepada orang tadi. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apabila kita bercakap tentang minta, rasanya sahabat-sahabat pernah melalui dua sesi kuliah bercakap tentang minta ini. Yang pertama kita bercakap pasal doa. Dulu mula-mula kita bercakap pasal doa, tak silap saya sekitar 2 tahun yang lepas kot begitu. Iaitu kita bercakap mengenai mula-mula pasal doa, Tuan Syekh bercakap mengenai konsep pengkabulan. Iaitu bagaimana seharusnya kita faham Allah itu mengkabulkan doa. Itu yang pertama. Dan dalam bicara yang pertama itu, Tuan Syekh menyatakan dua perkara. Pertama, perlu dibezakan di antara kita minta sesuatu dengan kita berdoa kepada Allah. Jadi minta sesuatu tu adalah sikap manusia yang ataupun sifat manusia yang lemah, minta kepada orang yang kuat, tapi ianya tidak ibadat. Manakala jika seseorang itu berdoa, maka dia dikira ibadat. Jadi kalau orang tanya, ada beza ke minta dengan doa? Ya, ada beza. Paling kurang ada 2 beza bila sebut minta dengan berdoa. Beza yang pertama, apabila kita berdoa, kita ada tata cara doa. Kita akan puji Allah, kita akan selawat pada Nabi, kita akan perbetulkan niat kita. Jadi itu kita panggil dia doa. Tapi kalau kita minta lah tengah-tengah kita tengok bola sebab kita sokong Jerman, ya Allah bagilah Jerman menang. Itu bukan berdoa, tu minta je lah. Itu je lah maksudnya. Minta tu minta lah, tak ada masalah pun. Tapi bukan semua permintaan itu doa, tetapi semua doa itu adalah permintaan. Jadi Allah tak pernah berjanji untuk mengkabulkan permintaan kita, tapi Allah berjanji untuk mengkabulkan doa kita. Jadi itu kadang-kadang terkeliru di kalangan kita.
kita selalu sebut mintalah apa saja dengan Allah, Allah janji akan kabul. Maka kita beri manifesto yang Tuhan tak tulis gitu. Mana ada Tuhan sebut mintalah dengan aku beri. Yang adanya berdoalah pada aku akan kabul. Jadi jangan keliru antara minta dengan doa. Seperti mana jangan keliru antara turun minyak dengan kekal harga. Yang tak sama dua tu, dia beza. Itu yang pertama lah begitu. Yang kedua kita sebut pada bicara lepas, apabila kita sebut berdoa bermaksud kita minta sesuatu dengan Allah dan kita melakukan perbuatan kita itu selari dengan apa yang kita minta. Maksudnya kalau kita berdoa pada Allah nak masuk syurga, kita punya perbuatan pun memang kelihatan ke syurga. Kalau kita minta dengan Allah ataupun berdoa dengan Allah agar kita ni dirahmati, kita punya perlakuan pun semacam menuntut Allah memberi kita rahmat. Jadi itu dua perkara yang saya sebut dalam kuliah yang lepas mengenai bicara pertama tentang doa. Perkara yang kedua disebut dalam bicara pertama tentang doa ialah bagaimana Allah mengkabulkan doa. Jadi Allah bila dia janji dia kabulkan doa, dia akan kabulkan. Walaupun permintaan ataupun doa itu besar macam mana pun, sebab janji dia lebih mahal daripada permintaan ataupun doa hamba-Nya tadi. Cuma orang tasawuf kata harus kita faham cara Allah kabul doa tu tak sama. Cara Allah kabul doa tu tak sama dengan kita fikir. Kita fikir apa yang kita minta itulah yang kita nak dia beri. Tapi orang sufi kata Allah kabulkan doa itu dalam 3 bentuk. Ada kala dia beri seperti yang kita minta, jika dilihat yang kita minta itu baik untuk kita. Yang kedua, kita minta doa sesuatu dengan dia, tapi dia tak beri apa yang kita minta, tetapi dia beri sesuatu yang setara dengan apa yang kita minta, tapi tidak betul-betul macam yang kita minta. Misalnya kita berdoa supaya dapat kahwin dengan isteri yang cantik, dia tak bagi bini yang cantik, tapi dia bagi bini yang baik. Jadi cantik dengan baik itu lebih baik daripada cantik saja. Yang ketiga, mungkin dia tak beri apa yang kita minta, dia tak beri dengan pemberian setara, tapi dia tangguhkan untuk beri pada hari akhirat. Jadi kalau kita kata saya berdoa Allah tak kabul tu tak betul lah. Di mana perkataan tidak kabul itu apa maksud awak? Kalau awak kata Allah menipu, ma'adallah, mustahil, sebab dia dah berjanji. Okey, itu bicara kita yang pertama pasal doa. Bicara yang kedua pula tuan-tuan, kalau sahabat-sahabat masih ingat, kita berbicara tentang bagaimana sepatutnya kita berdoa pada Allah. Maka diajar kepada kita apabila kita berdoa, kita mesti pandai minta. Jadi kemampuan seseorang itu meminta dengan permintaan yang pandai adalah lebih cerdik daripada orang yang asyik meminta-minta. Kerana ada orang bila dia jumpa, misalnya kalau kita sebut perangai anak-anak kita dengan kita, ada anak kita ni dia akan telefon kita bila dia nak duit. Bila dia nak duit, dia telefon lah. Telefon. Jadi kita pun oleh kerana dia anak kita, kita beri apa yang dia minta, tapi kita tak happy dengan perangai dia. Telefon aku tu tahu dah tu nak pitih je. Telefon aku tahu dah tu nak pitih. Jadi seolah-olah jumpa mak, jumpa ayah sebab nak pitih. Berilah, nak buat macam mana, dah anak kita, betul kan? Tapi ada seorang lagi anak, dia tak minta pun dengan kita, cuma setiap kali telefon tanya khabar. Ayah apa khabar, kecil manis macam mana ayah, makan obat ayah, jangan mati awak, kesian komok, begitulah. Dia tak minta apa, tapi dia ada benda dia nak minta, cuma dia tak tergamuk nak minta. Jadi
kita sebagai seorang ayah yang bijaksana ni, walaupun anak kita tadi dia tak minta sesuatu, kita akan tanya khabar mu, tanya khabar ayahmu ni lagu mana, sihat ke, piti-piti ada, kita tanya dia balik ada piti ke tak. Hak telefon nak piti tu kita tak tanya dah, sebab tak ada sebab kita tanya ya piti sikit, dia minta piti dia tak aja tanya ubat cimani habis dah ke, ubat darah tinggi lagu mana, ubat kemam jantung bawa semua kau pergi masjid, tak je tanya ya masuk duit sikit. Tak dah dia tak aja beri duit, kita tu minta daripada kecil siapa kau boleh cucu tuan-tuan. Jadi anak tu macam-macam. Jadi yang asyik minta tu ialah kita berilah muka dia anak kita, tapi tengok muka pun serabut dah tuan-tuan. Yang suka tanya khabar ni dia tak minta pun, tapi kita mesti akan mengkhususkan satu amount, satu bahagian untuk dia walaupun dia tak minta. Dan itulah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahu zikri an mas'alati la'utiyannahu khairum mimman sa'alani. Nabi kata siapa yang asyik duk ingat aku, siapa tak ada masa nak minta dengan aku, akan ku beri padanya lebih baik daripada orang asyik duk minta je. Itu kita dengan Tuhan ya tuan-tuan, tapi kita dengan manusia jangan. Kita dengan manusia lebih-lebih lagi kerajaan baru ni kena minta semua. Sebab orang lain minta boleh berlaku, orang Melayu je tak boleh tuan-tuan. Cina minta boleh 1000 tempat dekat matrikulasi, kita kena minta juga ya. Kalau boleh sekali minta 50 selalu. Sebab kata seorang profesor di Universiti Melaya, dia kata dengan kerajaan baru ni kena minta siapa dia serabut dengan kita. Bila dia serabut dia beri tak apa, yang penting dapat, bukan kira dia serabut tu. Tapi dengan Allah yang lain, kita mengaji kitab hikam dengan Tuhan, kita mengaji dengan Pakatan Harapan lepas makan nasi nanti, itu cerita lain. Jadi nak sebutnya ialah dengan manusia lain, dengan Allah lain. Jadi dengan Allah kita dah belajar dua benda tadi. Itu yang lepas. Okey, pagi ni kita bercakap mengenai berdoa juga kali ketiga. Dalam kitab hikam ni kita akan bercakap 7 kali pasal doa. Kali ke-7 jangan minta apa-apa. Sengaja minta siapa 7 nak habis dah kitab hikam tu, dia kata tak payah minta apa. Lepas tu siapa takut siapa aku hak nombor 7 tu, jangan ngaji siapa habis kitab hikam, separuh cukup lah. Maksudnya mula-mula dia bercakap minta lah apa saja. Lepas tu dia naik sikit, siapa asyik ingat aku berbanding dengan minta dengan aku, lebih baik hak ingat aku. Kurang dah minta sikit kan. Mari hak ni lagi kurang, dia sebut sikit lagi. Dia kata apa? Mata atlaqa lisanaka ala talabi fa'lam yuridu an yu'tiyaka. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dalam bicara pagi ni Tuan Syekh tidak menggunakan perkataan doa. Kan dia tak sebut pun mata atlaqa lisanaka bid-du'a, bila Allah mengizinkan lidah kamu berdoa. Dia tak sebut perkataan doa, dia sebut at-talab. Mata atlaqa lisanaka bit-talab. Atlaqa ni maksudnya benda tu sipu, Allah Ta'ala lepas. Jadi bila lepas tu dia jadi Kelantan panggil lacak. Berapa itu lacak? Maksudnya dia jadi aktif lah. Jadi Allah SWT bila dia suka pada kita dan dia nak beri sesuatu kat kita, maka ketika kita berdoa tu, kata orang tasawuf, kita boleh rasa mana yang kita minta dia nak beri, mana yang kita minta dia tak nak beri. Sebab dia belaka yang begitu. Jadi kita bercakap pada bicara kedua hari itu, kita sebut di antara kebijaksanaan seseorang itu berinteraksi dengan Allah, bila dia duduk dengan Allah, dia pandai minta. Pandai minta. Sahabat-sahabat masih ingat kan saya buat contoh hari itu, iaitu Sultan Muhammad kelima panggil saya pergi ke Istana Negara.
Dia panggil saya. Jadi nak sapa ke Balai Rong Seri tu, jumpa dengan Agong ni, saya lalu ke dapur Sultan. Tengoklah pisau benggala ada, pisau abu, ada nako, ada derian di 24. Engkau dapur Sultan kan macam-macam. Jadi jumpalah dengan Agong Sultan Muhammad kelima. Dia kata, Ustaz, dengar khabar orang mana orang? Ya ke? Ya tuanku. Lepas tu hamba ni nak suruh Ustaz minta lah gapo-gapo sementara hamba jadi Agong ni, minta lah. Begitulah kalau begitu berlaku kat saya. Tapi kerana saya ni bodoh, saya kata, tuanku, nak deriak hot dapur tu. Hot tu je minta. Jumpa Agong punya jauh, minta deriak dapur kan. Dapur atas meja tu deriak serta. Apa tu Agong dia kata? Dia tengok, dia kata bodoh tak habis-habis. Jumpa Agong minta deriak. Dia panggil apa? Tak pandai minta. Tak pandai minta lah. Jadi sebab itu kita bila duduk dengan Allah ni, kita tak perlu minta banyak, tapi biar pandai nak minta apa. Dia tak perlu berjelo-jelo minta. Jadi yang kita duk tengok orang duk berdoa lama-lama berjelo tu, dia panggil tak pandai. Tak pandai minta. Minta lah. Tak pandai. Allah beri, tuan-tuan. Bukan Allah tak beri tapi bodoh. Dia kata, apa bodoh tak habis. Macam tuan-tuan lah boleh duduk dengan Tuan Dr. Mahathir. Tuan-tuan dia kata, saya jadi Perdana Menteri pula, nak apa? Kita pun bagilah senarai 50 perkara. Nak minta kipas, lepas tu nak minta aircon. Tak pandai minta. Tak pandai minta. Kalau pandai minta, Tun, dulu zaman Tun jadi Perdana Menteri keempat tu, kan? Apa panggil nama apa? Dr. Hamid. Dr. Hamid. Umi Osman jadi penasihat Perdana Menteri bertaraf menteri. Dia mati dah, saya PhD agama juga, lantik saya lah. Tu baru pandai minta. Betul kan? Minta saja, tapi boleh bakar, boleh pejabat, boleh kereta, boleh elang. Gigi minta nak jadi ketua jabatan Usia Melaya. Bodoh. Jadi orang tak tahu kata, gitulah duduk dengan Tuhan. Orang tak kenal Tuhan, jelo-jelo dia minta. Minta. Okeylah, tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Dan tidak salah pun orang tu minta berjelo-jelo. Cuma bagi orang sufi dia panggil tak pandai minta. Tak pandai minta. Jadi sebab itu kita tengok orang yang pandai minta ni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad je yang pandai minta ni. Sebab itu tuan-tuan, pada malam Lailatul Qadar, bini dia yang paling dia sayang kan Aisyah. Bini dia sayang. Jadi Aisyah tanya, ya Rasulullah, mu duk suruh aku bangun, anak-anakmu bangun belaka beribadat pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalaulah kami ni beribadat, temu dengan Lailatul Qadar, nak minta apa? Ada Nabi so minta lah banyak tukar kain lasi apa. Mana dia minta. Oh, dia kata, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab hak tu hak mahal sekali ya. Hak tu hak mahal sekali, iaitu bila mu ampun aku, tak perlu dah minta syurga. Masuk syurga automatically je lah. Ini ya Allah, ampunlah dosa aku, masuklah syurga, bubuh lok, hak terkena lok, kalau boleh hapus sekali. Lah mu ajar aku bodoh ke? Ampunkan aku, sudah. Sebab minta ampun tu tak ada benda lah. Masa lain nak minta sana tu. Nak minta masa mana? Tak ada dah. Malam tu boleh hak tu cukup lah tuan-tuan. Boleh yang tu cukup lah tu. Jadi sebab itu kalau misalnya suami isteri dia anniversary kan, bini dia tu tak pandai minta. Maka suami dia ada satu permintaan, isteri dia ada 28 permintaan. Jadi suami dia kata, yang terima kasihlah jadi bini abang lama dah. Abang kat terima kasih sangatlah. Beranak ke anak-anak abang, jaga rumah abang. Ini sempena 35 tahun perkahwinan kita ni.
Ayah minta apa pun minta lah, habis beri belaka. Jadi kalau isteri tadi tak pandai minta, dia kata alhamdulillah, payah nak dapat offer ni bang, saya dah sediakan 36 senarai. Betul kan? Beg tangan bijan lah, macam-macam lah kan, dia ada senarai apa semua tu. Jadi si suami dia cerdik, okey, abang akan penuhi belaka. Jadi si isteri hak bodoh tu, oh bagus abang ni, sayang abang ni, dia tak tahu permintaan suami besar lagi. Nah, dia minta tu, suami kata nanti abang kalkulit 64 juta. Okey lah, abang selesai kan. Abang beri, dah nak 64 juta abang beri. Okey. Lepas tu abang nak apa? Abang tak ada minta apa-apa. Taklah sebanyak ayam. Abang nak so je. Apa benda? Nikah seorang lagi. Ya. So je tapi bengong habis 64 benda tu. Tak so. Itu orang panggil pandai minta. Tak minta banyak, tak so ya. Kalau nak kira kuantiti, oh tak boleh. Tu yang ayah minta 34 tu, abang minta so tak boleh kau. Abang nak simpan lagi 33 ni, ayah minta 34, abang beri belaka. Takkan besok. Jadi kalau perempuan tu cerdik, suami dia tanya, kita undur balik, masuk balik kan. Perempuan tu cerdik, dia kata abang dah kahwin 35 tahun dengan ayah. Ayah nak minta apa? Kalau perempuan tu cerdik bang, ayah tak nak minta apa-apa, melainkan satu je. Apa dia? Jangan nikah seorang lagi. Bengok keluar tu lagi. Satu seorang lagi. Jadi sebab bila tak nikah, suami dia mati, boleh dia berlakon. Lebih pada 33 lagi dia boleh ambilnya. Harta boleh. Jadi tuan-tuan, sebab tu bila bercakap dengan Tuhan ni, kita tengok orang kenal Tuhan, dia tak cakap banyak, tak minta banyak, minta sikit-sikit. Tapi adakah bodoh orang tu? Tak bodoh. Orang minta berjela-jela, cerdik kan? Tak juga. Tapi kalau tuan-tuan tanya, salah kau? Tak salah. Tak ada salah apa. Tak ada salah apa. Ada dekat Tanah Merah tu, ada orang Tino janda kaya. Dia panggil saya pergi ceramah maulid kat rumah dia. Mula-mula dia tak janda lagi. Suami dia tu kaya lah, Tanah Merah, kebun durian banyak apa. Suami dia ajak saya pergi ceramah Maulidur Rasul, ceramah kat situ. Takdir Tuhan, malam tu tengah makan pulut durian, mati tengah makan. Mati tu lagi dia. Jadi bini dia tu janda kaya lah. Jadi kita pun baca Yasin. Saya pun duduk situ lah sehari, masa tu baru balik dari Mesir. Tahun depannya bini dia panggil pula. Jadi posisi berbeza dah lah. Dulu dia panggil tok laki dia kaya, betul kan? Ni kali kedua kita pergi, dia panggil janda kaya, dia pula lain dah lah. Jadi tuan-tuan, bila duduk kat situ kan, jadi isteri saya pesan, dia kata abang pergi tempat orang kaya, ada durian banyak, dia pun pesan lah. Oh, kalau boleh minta lah durian yang ni, banyak lah 2-3 jenis durian. Jadi kita pun orang perempuan sungguh lah kan, cubalah minta supaya saya kahwin dengan janda tu, kan dapat semua kebun durian. Macam satu je. Jadi bermaksud tuan-tuan, dia orang pandai ni, dia minta sikit tapi selesai. Orang tak pandai dia minta jela-jela, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi itu orang tasawuf hajar pengikut dia, gitulah kata dia. Kita duduk dengan Allah ni, tak perlulah kita minta macam-macam, sebab dia tu Tuhan maha berkuasa, maha mengetahui. Kan kita mengaji sifat Allah dalam kitab Tauhid, dia maha belaka, dia cerdik, dia berkuasa, dia. Jadi orang yang mempunyai sifat begitu sempurna, tak perlulah kita ajar dia, tak perlu ajar. Dia akan settle semua benda kita, sebab dia ada satu benda besar yang dia suruh kita buat tadi. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kata Tuan Syekh, bila kamu duduk dengan Allah, kamu dah mula sampai ke tahap ketiga bercakap tentang minta ini. Tuan Syekh memilih perkataan talak.
Dalam bahasa Arab ya, tentang perkataan tolak merujuk ataupun membawa makna seseorang yang obses dengan satu benda. Jadi obsesi seseorang dengan satu benda itu, maka orang Arab panggil dia tolak. Misalnya Allah ataupun Nabi sebut talabud dunia, orang yang menuntut dunia. Jadi orang yang menuntut dunia itu dianggap keji sebab dia obses. Tapi orang yang mencari rezeki itu tak ada masalah. Allah sebutkan dalam Quran dalam surah Jumaah, faiza qadaitum fantashiru fil ardh. Bila mudah habis sembahyang Jumaat, pergilah cari rezeki. Jadi Allah tak sindir, Allah tak hina apa orang cari rezeki, sebab mencari rezeki itu sebahagian daripada hidup manusia atas muka bumi. Tapi bila disebut tolak, dia merujuk kepada obsesi kita tentang sesuatu. Ya, obsesi kita tentang sesuatu. Dan perkataan itu tuan-tuan akan jumpa berkali-kali pada hikmah yang akan datang. Jadi Tuan Syekh kata, mata atlaqa lisanaka bit-talab. Apabila Allah Ta'ala membuka ikatan yang selama ini terikat kat lidah kamu yang menyebabkan kamu tak sebut. Maksudnya dia nak beritahu, kadang-kadang tuan-tuan bila kita berdoa, ada zaman kita berdoa tu kita bodoh tadilah, minta benda tak patut minta. Minta dengan Allah supaya Allah bagi kita rezeki. Minta apanya? Memang dia jamin rezeki. Kan, ya Allah berilah padaku rezeki. Jadi Allah tu akan tanya balik kita, mu tak baca Quran ke? Mu tak baca Quran ke? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak, aku kata dah aku jamin rezeki. Kan dia minta apa benda tu ya? Tapi oleh kerana kita ni tidak faham benda tu, maka masa mula-mula kita duduk dekat dengan dia tu, kita buatlah benda-benda bodoh tu, minta rezeki, minta dia begitu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kita kan ayah yang baik, bila anak kita duk ulang benda sama, benda yang kita buat dah kat dia, tidak berasa nak menapa. Kan tak tahu tuan-tuan kan ayah yang baik-baik. Kita kan ayah yang baik, kita tanggungjawab untuk anak kita. Bila dia duk mari kat kita, misalnya kalau anak tu budak sekolah rendah, bulan 12 tu kat sepanjang bulan 12 sampai akhir bulan 12, ayah bila nak beli beg sekolah, bila nak beli buku ni ada 5 butir, yang ayahnya pensyarah. Kata budak ni aku tak apa, macam aku bodoh sangat. Aku tahu lah bila nak beli, kita kan cikgu juga. Tapi kita nak marah pun sebab budak tu sekolah rendah. Tapi apa sikap kita pada budak ni? Apalah bodoh tak habis-habis lagi. Tapi kita tak marah lah sebab dia budak lagi. Jadi samalah juga kita dengan Allah. Masa mula-mula kita mari masjid, kita tak kenal Tuhan, kita duk minta benda hak dia duk buidah. Ya Allah, jaminlah rezeki aku. Jadi Allah kata, tak baca Quran kau. Aku kata jamin dah rezekimu. Minta kat benda lain besar lagi, besar daripada benda tu. Jangan duk bazir peluang tu. Ini duk minta, ya Allah sembuhlah penyakit aku. Mu tahu dak, aku test malam 27 Cimani, hari ni 29 tak turun lagi. Dengar report kad cerita habis ke Tuhan. Seolah-olah Tuhan tu tak tahu kau. Tapi bila tuan-tuan buat macam tu dalam keadaan tuan-tuan tak kenal Allah, tak apa tuan-tuan, tak salah pun, tak. Tapi bagi orang yang kenal Allah, dia rasa apa yang gitu mau berdoa tu. Kenapa? Sedangkan ada satu benda lain yang lebih besar, dia tak sebut, dia tinggal. Kekalkan aku dalam hidayah, redha. Dia tak sebut tu. Besar dia tak sebut. Dia sebut yang remeh je. Jadi tuan-tuan, orang sufi kata Allah ni bila dia sayang kita, kita tak sebut hak sepatut kita minta tu, kita dah sebut benda yang remeh-remeh. Jadi bila dia dah mula suka dengan kita, dia akan cetuskan dalam diri kita supaya kita mula sebut hak besar tu. Kita mula sebutlah. Jadi nak suruh kita sebut ni, maka macam-macam cara dia buat.
Kadang-kadang dia jadikan kita kecewa dengan benda hak asyik kita duk minta tu. Misalnya kita pilihan raya bulan 5. Jadi oleh kerana nak tumpu pilihan raya, tangguhlah pemilihan. Betul kan? Cantiklah. Tanding menang lah kita, tapi parti kita kalah. Sedih. Jadi bulan 5 dengan bulan 6 Ramadan mari kat masjid doa mencari hidayah. Kalau menang tak mari dah, muncul tak ada kalah mari gitu kan. Cari hidayah. Lepas tu minggu lepas buka pencalonan. Jadi bila buka pencalonan kita duk overconfident lah, sebab kita dah mari sebulan dah. Menang ko AJK UMNO bahagian kau berapa kau. Tengok undi paling corok dapat 14. Allah punya kerja lah macam-macam. Jadi dia kecewakan kita dengan manusia. Dia kecewa. Kalau kita duk doa, ya Allah menanglah aku tanding ketua bahagian. Malah tu qadar minta nak menang ketua bahagian. Tak minta Allah innaka afuwun karim tu lambat. Minta ketua bahagiannya. Sebab nak tanding semalam tu. Allah tak bagi menang. Allah tak bagi menang. Jadi bila Allah tak bagi menang, kita pun kecewa lah. Mari balik masjid, dengarlah ceramah tasawuf, betul kan? Maka tak minta dah ketua bahagia, ya Allah, terimalah taubat hamba-Mu. Jadikanlah aku orang masjid. Lain dah minta, kan? Cerdik dah minta, ya Allah, berilah aku menjadi manusia yang berbakti untuk bangsa. Kalau nak sebut lama dah. Baru pandai sebut bangsa. Marwah, tanah air. Pandai ya dulu projek. Kan lain itu dua tu. Lain dua tu. Dulu semaya ajak juga, dah lain minta. Ni mula bercakap benda yang lebih mulia dari projek. Bangsa, pertahankan marwah bangsa, mengabdikan diri untuk petiwi. Baru keluar vokabulari tu. Baru keluar. Jadilah benteng terakhir untuk umat Islam. Bagus. Jadi bermaksud Allah mula bagi dia sebut benda hak lebih cerdik daripada hak dulu-dulu tu. Jadi bila orang tadi dah mula sebut benda tu, Allah nak beri tu ke dia tu. Allah nak beri. Tapi bila Allah beri yang tu, syarat nak laksana benda ni kena ada duit. Tu Allah beri lah, tak payah minta. Aku tahu. Tak payah minta lah. Anak saya juga rekah dia isi borang UPU. Saya kata, mari sinilah, ayah isilah. Tak ayahlah, dia nak isi sendiri. Mujur dia tak save, lepas tu dia send. Dia isi borat, dia buat ngamuk dia. Saya suruh dia ambil medik ataupun apa-apa khusus profesional. Jadi dia duduk nak isi. Last kali dia ambil kursus yang paling murah, iaitu belajar melukis. Paling murah yuran. Yang dianya dapat 4 flat. Saya tanya, apa mu ambil kursus melukis dekat UiTM? Kok yuran dia 200.5 satu semester. Apa mu ambil kursus ni? Dia kata, kalau ambil kursus profesional, kesian kau ayah, mahal. Dia terlalu fikir hak kita. Kan? Dia berasa dia cerdik sangat lah, tak nak menyusahkan ayah, tapi bodoh. Mu buatlah hak mu kena buat. Hanya kerja aku buat. Aku carilah. Tak ada duit, aku jual kereta aku tu mengaji lah. Pelik apanya. Jadi dia fikir kau kita kononnya nak jadi anak solehah. Siapa ajar dia? Mau belajarlah. Cari duit ayah lah. Sebab ayah belajar dulu, ayah cari duit. Apa duk fikir benda tu? Piti-piti akan ada lagi, tak mansuh lagi. Cuma mau bayarlah, jangan tak bayar. Sebab dia kata junjun nak apa tak jadi kan? Bayarlah buatlah. Jadi bermaksud tuan-tuan, kadang-kadang ada orang ni dia mikir tak betul. Dia duk fikir kalau saya tak minta dengan Allah supaya Allah bagi saya kaya, maka macam mana saya nak berbakti kepada masyarakat? Sebab syarat nak berbakti kena kaya dulu. Jadi sebab tu dia doa minta kaya dulu. Tak semesti tuan-tuan kaya buat baik dengan masyarakat. Ramai kok kaya dulu tak ingat pun ke masyarakat. Awak dah miskin kena beku ni baru baik, tuan-tuan. Sebab tu jangan minta kaya tu. Jangan minta kaya tu.
Minta bagaimana nak jadi orang yang buat baik pada orang lain. Jadi bila Allah setuju jadikan kita sebagai orang yang berbakti, untuk berbakti tu dia kena beri duit. Waktu aku bandar lah, aku berilah duit kamu ya. Sebab mau minta benda lebih baik daripada yang tu. Tapi kalau kamu minta benda tu, tak semesti lagi mu buat benda tu. Tak semesti. Kan ramai orang kata kita kena kaya. Sebab bila kita kaya baru boleh kita bayar zakat, kita derma kat orang. Ya ke? Ya ke orang kaya buat baik belaka? Jadi orang yang minta dengan Allah untuk kaya, Allah tengok tak pandai minta. Tapi cubalah minta dengan dia, ya Allah jadikanlah aku ini manusia yang tubuh aku ini, hidup aku habis untuk berbakti kepada agama dan bangsa. Allah setuju dengan tugas tu. Lepas tu macam mana nak buat? Aku tahulah aku Tuhan. Dia buatlah kita kaya, kita apa. Dia pandai lah. Jadi kita duk minta benda yang tak semesti jadi gitu. Jadi sebab tu misalnya kalau kita pergi birthday party orang, kita doa tu kan tak nanya ke orang yang kita berdoa, selamat hari jadi, moga panjang umur. Kita berhenti sekatu. Cuba bayangkan Allah terima umur dia panjang tapi duk joget tiap-tiap hari. Akan nanya ke dia, kecing merata riti nyanyuk tapi dia joget je juga. Ini kan kesian. Jadi janganlah doa panjang umur. Doa itu siapa dia ajar? Saya pun tak tahu long life itu orang kafir. Apa dia nak tiru dia? Kita memandangkan kita lebih cerdik, kita tidak doa untuk panjang umur. Sebab panjang umur tu terbuka sangat. Terbuka. Bila terbuka tu, dia boleh macam-macam. Jadi kalau kita cerdik, kita doa juga untuk dia. Semoga Allah panjangkan umur dalam ketaatan padanya. Tambah sikit je. Jadi Allah pun setuju dengan hal tu. Tak apalah. Maksudnya bila setuju yang tu, umur dia panjang tapi duk mari masjid. Okey kan? Tapi kalau panjang tak mari masjid, tak ada faedah buat lama masuk neraka itu. Betul kan? Jadi lebih baik tak payah doa gitu. Jadi sebab itu kata Tuan Syekh, kadang-kadang masa kita doa dulu, kita tak tersebut benda tu. Kita tak tersebut. Tapi bila kita melalui proses hidup, kecewa dengan manusia, kecewa dengan tu, tak percaya dah benda tu, maka waras kita pun mari. Jadi bila waras kita mari, doa kita pun jadi lain. Ya Allah, berilah padaku upaya untuk bangkit semula, membela bangsa ini. Lain kan? Tak minta dah duit. Tak apalah, kalau minta pun kena beku, lambat lagi nak buka, betul kan? Jadi buatlah hak mana ada. Buat yang penting terus kekal. Yang tu lebih baik daripada duk minta kaya banyak. Sebab kita duk tengok selama ni demo duk banyak tu tak jadi hijau. Jadi lebih baik buatlah minta hak banyak tu. Minta satu benda lain. Jadi kata Tuan Syekh, mata atlaqa lisanaka bitalab. Maksudnya bila Allah Ta'ala telah mengizinkan kita memfokuskan satu-satu perkara besar dalam doa kita, kita duk sebut benda-benda yang besar tadi, maka itu tanda Allah Ta'ala sudah mula nak beri benda tadi kat kita. Jadi oleh kerana itu, bersyukurlah bila kita berdoa tu kita pandai minta dengan Allah. Maka sebab itu ulama sufi mengatakan nak tahu kita ni pandai ke tidak berdoa, dia bagi beberapa ciri yang dia sebut. Pertama kata dia, bila kita berdoa selepas pada kita puji Allah, lepas pada kita selawat ke Nabi dan sebagainya yang kita sebut dalam rukun berdoa tu, bila sampai masa nak minta, pertama sekali kita minta Allah Ta'ala terima kita dulu. Kalau dia kata aku tak nak banyak-banyak, aku nak wisah seorang, tak apa dah, tuan-tuan. Sebab dia terima kita tu, selesailah yang lain. Jadi bila kita berdoa menggambarkan bahawa obsesi kita tentang satu benda yang lebih besar, itulah ada pada apa yang diminta.
Jadi kalau kita balik minta dengan dia setiap kali kita berdoa, kita fokus yang tu dulu, maka fahamlah dia bahawa kita mari jumpa dia ni sebab kita nak duduk dekat dia. Hak lain kita tak kisah apa pun. Kalau kita tak kisah apa pun. Tapi kerana dia adalah Tuhan yang maha kaya, maha apa, dah kita jadi orang dekat dia, dia berilah apa yang patut dia beri tu. Jadi itu yang pertama kita minta dia redha kat kita ke apa. Yang tu dulu minta. Lepas habis yang tu, mintalah apa yang ada di akhirat pula. Masuk syurga ke apa, minta yang akhirat. Lepas habis yang akhirat itu, mintalah yang ada di dunia. Lepas tu bila minta yang ada di dunia, menandakan kita ni orang cerdik, pandai bercakap, dia panggil azaimal umur, iaitu kita minta benda besar ya. Benda hak remeh-remeh ni kita tak minta, tuan-tuan. Kita tak minta. Macam apa nak cakap ya, kita duduk di rumah ni tuan-tuan, bila kita jadi ayah, jadi tok ni, antara benda kena kita pertahan ialah respect. Betul kan? Respect. Kok mana-mana pun bini kita mesti respect kita. Kira-kira kalau kita tanding pilihan raya calon bebas, dia akan sokong kita. Nak kau bini sokong parti lain, teruk benar tuan-tuan. Dia mesti respect kita. Kalau bini kita pun tak respect kita, teruk benar. Respect paling mahal dalam sebuah rumah tangga. Respect. Bini kena respect, anak kena respect. Jadi tuan-tuan, nak jadi orang yang bini anak respect ni, antara benda kita tak boleh buat, jangan minta tolong benda remeh. Tak tolong benda remeh. Nak kau kita masuk rumah macam diktator Nicaragua kan, orang Serabu tuan-tuan. Sebab itu Nabi, sahabat-sahabat dia respect sangat kat dia, sebab dia tak pernah minta tolong selagi mana benda tu dia boleh buat. Tak. Anas kata, mak aku letak aku duduk dengan Nabi untuk jadi budak Nabi. Nabi suruh apa aku buat. Selama aku duduk dengan Nabi 10 tahun, Nabi tak pernah minta tolong aku. Sedangkan kerja aku tolong dia. Nabi minta tolong. Dia nak ambil air, dia ambil sendiri, dia buat. Selagi dia boleh buat, dia buat sendiri. Itu cerita respect tu. Jadi samalah juga kita duduk dengan Tuhan. Kita nak suruh Allah respect kita. Dia tu maha bijaksana, maha apa. Antaranya dia tak aja dengar daripada mulut kita. Kita minta benda hak remeh temeh. Kita minta. Misalnya nak untung berniaga, berniaga ialah rugi, lepas tu untung balik. Semua orang lalui benda tu, pelik apa. Apa ada yang takutnya, dia takut tak payah berniaga. Kita belajarnya ada gagal, ada luluh. Gilah. Tapi ada benda besar yang kita minta. Jadi benda-benda yang remeh-remeh tu kita ignore je, di mana kita laluinya kerana semua orang lalu. Semua orang lalu benda tu, kita lalulah. Jadi tak payah membazir nak cerita semua benda. Kita cerita benda besar-besar. Macam ada satu ulama dia pesan, antara buat baik yang paling baik kepada kedua ibu bapa, jangan cerita masalah kita ke mak ayah. Sebab bila kita cerita masalah kita ke mak ayah tak boleh tidur. Kita mungkin cerita biasa je. Kita balik kapur mak, tayar kereta botok tu kat Allah, tak tahu dah tunya pecah tengah jalan. Kita sebut biasa je, muka kita duk bawa botok sok mudah. Tapi dia tak boleh semaya hajak doa, kesian ke dia kawan tu. Jadi apa yang mu cerita tu? Saya ada seorang adik, saya ramah mulut. Mu jangan duk cerita banyak-banyak lah. Dah mu nak menikah dengan dia, pikir gih lah. Dia nak menikah dengan Hak Tina tu jenis apa panggil high maintenance. Pada dia cerita ke mak tak cukup duit lah apa benda. Dah nak tak wajib duit ke mak, dia cerita tak cukup duit. Tu yang boleh semua duit itu. Aku duit ke dia. Mu jangan cerita. Mu pikir seorang, dah menok sangat. Ini sikit-sikit cerita. Penuh WhatsApp mak tu cerita dia. Macamlah kita tak ada masalah. Kita ada juga menikah dengan Jawa kan, ada juga. Tapi duk dia tak cerita.
Tak cerita tuan-tuan. Jadi bermaksud tuan-tuan, gitu jugalah sebagai tanda kita orang yang berjiwa besar. Benda-benda kecil itu lalu pergi lah. Yang kita nak cerita benda besar, ya Allah, kekalkan hidayah dalam hati aku. Oh tu besar. Kekalkan hidayah tu maksudnya petunjuk Allah lah, bukan bini dengan nama hidayah tu. Tu cerita lain maksudnya. Ya Allah, kekalkan hidayah, berilah padaku taufik, pandanglah aku dengan pandang rahmatmu. Cukup dah tu. Cukup dah kita minta benda-benda. Hak lain tu semua orang lalui. Semua orang lalui. Tuan-tuan sakit, saya sakit juga. Hari tu saya sakit 3 tahun lepas kena gaut. Sakit kau tu mari gaut, lepas tu kena pula batu karang. Dua benda, atas sakit, bawah sakit. Jadi bila kita tak pergi kuliah, orang-orang yang nelipun kita ni selagi tak jawabnya telefon sungguh, telefon. Jadi kita mengaji tasawuf ni tak naklah cerita kat orang sakit tok guru nak kau serupa dengan anak murid, adulah sakit tok guru apa gitu kan. Dia tak cerita, dia duk telefon ustaz mari kuliah. Kita kata ustaz tak boleh datang sakit, kita tulis sikit je lah sakit. Nak mari pula sakit apa, duk mana nak mari tengok habis satu masjid nak pula nak sudah. Jadi tuan-tuan sakit, saya sakit juga. Tapi yang jadi masalah, tuan-tuan anak murid tasawuf, apa tu guru? Itu masalahnya. Sakit sama je, tapi makamnya saya tok guru, tuan-tuan nak murid. Tuan-tuan ngaji hikam tak habis. Ambo 7 kali kitab hikam lain hak tinggi pada tu habis dah. Salah satu daripada kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah yang tak boleh ajar kat tuan-tuan, tajuk kitabnya Isqatut Tadbir. Jangan buat apa-apa. Nama kitab apa? Jangan buat apa-apa. Jadi bila kita sakitnya teringat dengan kita tok guru. Dulu kita tak sakit, dengan kita muda. Sekarang dah mula kena sakit. Nampak kan dalam kitab tu tulis, siapa ingat lagi muka surat berapa? Bila Allah bagi kamu sakit, jangan buat apa-apa. Dah sakit. Gitulah. Lepas tu dia pun sebut ada 12 benda mu kena buat bila mu sakit. Tuan-tuan tak tahu, untunglah. Tuan-tuan buat apa-apa tak salah lah muka tuan-tuan nak murid. Tak guru ni. Nah, kita mula sakit dulu masa mengaji, tak risau sangat dengan yang tu sebab tak sakit. Ini sakit kan? Teringat kitab jangan buat apa-apa tu, dia pun senarai. Pertama kata dia, bila Allah bagi mu sakit, cuba rasa sakit tu macam mu rasa tak sakit. Rasa. Jadi tuan-tuan tu payah jentuk guru tu, dia kena ikut lah sebab dia nak ceramah kat orang kan. Takkan saya nak pergi terus hospital ni kitab orang muda ajar ni. Dia duduklah di rumah 2 hari. Nak doa ya Allah sakit, tapi ngajar hikam pagi ni. Jadi sebab itu tuan-tuan, Allah ni bila dia beritahu kita ngaji tasawuf tu, bukan dia tak nak bagi kita berubah, tapi dia nak tengok percaya dah kat aku. Percaya dah kat aku. Jadi kalau kita percaya dekat Allah, sakit tu sendiri tuan-tuan, tubuh kita ni dia ada sistem pertahanan, dia akan cuba ubat sakit tu dulu. Yang kita duduk berlari jumpa doktor, pondehnya cepatlah duduk rasa dulu. Jadi siapa pun cubalah rasa, dah lah 3 hari boleh buat. Lepas tu mula reda lah sikit sebab tubuh kita tu lawan dia punya sakit itu. Apa pada tu kita pun pergi cari obat, makan. Alhamdulillah sembuh lah. Tapi nak sebutnya kita boleh rasa lagu ni sakit. Apa kita tahu? Pergi pula hospital, boleh doktor pakar tu pula orang Kelantan pasir putih, Tino, kecek banyak pula. Dia kata ustaz tahu tak sakit batu karang macam mana?
tahu dah orang tina beranak sakit lagi pada ni. Rasalah. Bini ustaz berapa orang beranak? 4 orang. 4 kali rasa. Ustaz baru kena sekali. Dia pula ceramah kita. Ya. Jadi tu yang tak doa minta berhenti sakit tu pakai terima je lah. Lepas tu kita pun teringatlah hadis Nabi. Bila kita sanggup pikul sakit, Allah gugurkan dosa. Kan macam-macam kan. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, gitulah orang yang kenal Tuhan tu. Bukan dia tak cari obat, cari. Tapi dia tak akan jadi supaya budak-budak orang sakit tiuk. Sakit. Dia tak. Tapi dia sakit. Dia sakit. Dia bukan tak sakit. Cuma dia tahu bahawa sakit itu semua orang rasa belakang. Kan nak menangis bapanya. Bukan musuh orang je sakit dia. Sakit tu sakit belakang. Orang lain boleh je cool, molek-molek. Sabarlah. Selama ni kan ceramah bukan main banyak, mesti sabar. Orang rasa. Jadi sebab itu bila kita mengaji tasawuf tu, dia ajar kat kita jangan duduk kisah sangatlah benda hok remeh-remeh tu. Hok remeh-remeh. Jadi ada orang yang ambil kisah sangat benda remeh-remeh tu, orang Kelantan panggil pondek, cerewet. Yang tu pun nak mengadu, yang ni pun nak mengadu. Biar je lah. Cerita kalah perang, Nabi pun kalah, orang tu pun kalah. Kila cerita menang, Nabi pernah menang, Nabi pernah kalah. Cerita lapar, Nabi pun lapar. Nabi tak pernah berdoa pasal dia lapar. Tapi dia berusaha untuk mengisi perut je supaya dia tak lapar. Sebab lapar tu bukan cerita dia seorang. Isa pun lapar, Ishak pun lapar, Musa pun lapar. Cerita lapar tu semua orang lapar. Jadi tak perlu diperbesarkan benda-benda yang kecil. Jadi kata Tuan Syekh, dalam masa kita berdoa satu masa dahulu, ada benda-benda besar kita terlupa nak sebut. Kerana mungkin kita tak faham. Tapi dengan hari-hari hidup yang kita lalui, hari-hari yang memutarkan keadaan kita dari atas ke bawah, bawah ke atas, maka kita mula faham apa yang sepatutnya kita minta dengan Allah. Apa yang sepatutnya kita harap dia beri pada kita. Maka fahamlah kita bila kita minta dengan dia, kita disuruh supaya minta benda yang besar-besar, yang kira-kira kalau dia tak beri, kita tak dapat. Tapi ada pun benda-benda yang kecil-kecil itu, dia sendiri pun lepas tangan pada kita, maka buatlah apa yang patut kita buat. Kalau kita rasa sakit, orang lain pun sakit juga. Tapi di sebalik kesabaran kita di atas sakit itu, ada pengampunan dosa dan sebagainya. Kadang-kadang tuan-tuan pernah masuk kot. Cuma kita ni tak adalah seteruk orang kaya Melayu tu. Bila dia ada handicap, bini dia beranak pun nak tunjuk ke orang. Betul kan? Kita masuk juga bilik bini kita beranak tu, tapi kita tak tunjuklah ke orang. Betul kan? Kita tengok. Tapi kadang-kadang saya pernah sekali iringi isteri saya beranak anak ketiga di hospital besar Sungai Buloh. Patutnya tak boleh masuk, tapi lihat doktor tu kenal baik, dia bagi masuk duduk. Sebelah bilik itu India beranak. Jadi bini kita beranak ni moga dia yalah semaya ingat Tuhan, sakit juga tapi duk aduh Allah, bunyilah pelan-pelan. Kok sebelah tu kanya marah ketuk laki dia, gapo dia kata tak tahu. Benerlah kamu dah, benerlah kata dia kata laki dia. Macam-macam dia kata, saya kata naik tu laki dia. Kita tak tahulah dia kata apa, tak takut dia doa, tak tahu kan, mungkin gitu. Tapi bunyi benda-benda tak comel lah, pundek apa benda jamak kata bapa gitu mau. Jadi nak sebutnya, saya nak tanya tuan-tuan, dia sakit juga, betul kan? Bini kita pun sakit juga, dua-dua sakit je. Cuma dek kerana dia tak ingat Tuhan, dia sakit dan aib. Dia sakit tapi aib kan? Yang ni sakit juga. Sakit tu terhormat, jaga aurat, ingat Tuhan. Jadi itu je ngaji tasawuf tu, gitulah. Ngaji tasawuf tidak menjadikan orang lain sakit kita tak sakit, tak ada. Dia sakit, kita sakit juga. Dia susah, kita susah juga. Dia miskin, kita miskin juga. Benda sama je. Cuma bagaimana benda tu harus kita lalui. Jadi kalau kita tak ingat Tuhan, kita lupa Tuhan, kita lalui susah, kita lalui sakit, kita lalui benda tu dengan mencalik maruahnya apa, begitu lah.
Tapi kalau kita ingat Tuhan, ingat Allah, kita sakit juga, tapi dengan sakit itu kita dapat imbalan lain. Allah ampun dosa, maruah kita begitu. Jadi itu hasil daripada didikan agama yang menjadikan bila kita susah, kita sakit, kita sorok seketika. Mungkin kerana kita malu, masa senang kita tadi lama sangat. Tuan-tuan, saya cakap sungguh tuan-tuan, saya tak faham apa yang dilalui oleh Nabi Ayub sehingga saya sendiri sakit tadi lah. Kan kita ngaji tasawuf lama dah. Dengarlah cerita Nabi Ayub tu. Itu bila Allah Ta'ala uji Nabi Ayub dengan sakit, isteri dia semua lari kat dia, harta dia habis sebab berubatnya. Tinggallah isteri dia seorang je yang duduk dengan dia. Maka isteri dia kata dekat Nabi Ayub, doalah pada Allah supaya sembuh. Kan dia sebab muka Nabi, doalah. Kata Ayub, aku bukan tak boleh doa, tapi aku malu sebab sakit aku nak banding dengan sehat. Panjang lagi sehat. Paling kurang biar setara. Paling kurang biar setara. Maksudnya aku dah sehat, kaya ni 8 tahun. Lepas tu aku sakit baru 2 tahun. Tunggulah 6 tahun lagi. Amba ingat masa amba mengaji dulu, amba kata bodoh Nabi Ayub. Bodoh, ada doa tak seguna. Sebab kita tak sakit. Sebab kita tidak tok guru. Sebab kita tak mengaji, kita duduk jadi anak murid biasa dalam hatilah. Okey, tak guna. Orang tak guna lah, dah ada doa kan, mustajab tu guna. Bila kita dah tua, kita baca, kita ngaji, kita faham. Bagi kita sakit tu kan berasa biar dulu. Biarlah dulu. Kenapa? Kita tahu bila kita sakit, Allah Ta'ala tak akan beri kita sakit, melainkan sakit ini disebabkan nikmat banyak sangat. Betul kan? Gauk, tuan-tuan. Orang Arab panggil apa penyakit gauk? Penyakit raja kaya. Raja kaya. Sebab tu orang gauk dia sebab makan banyak. Betul kan? Tanggung berapa pun makan banyak. Nak boleh makan sedap tu kena kaya dulu. Dah mau kaya dah rasa kaya, sanggunglah sekejap. Lepas tu jarang orang miskin gauk. Orang kaya je gauk lah kau nak. Jadi Allah dah tu. Dah boleh nikmat punya banyak, sakit sikit bising dah. Pondel sangat tuan-tuan. Kenapa ada batu karang? Kerana tak jaga makan. Makan fast food. Makan tu mu juga salahnya. Apa nak marah Tuhan? Cuba puasa banyak sikit. Tak sakit. Jadi maksud tuan-tuan, bila kita sakit tu kita koreksi, tengok sana sini. Sebenarnya tak salah Tuhan pun. Dia yang beri. Kenapa dia beri macam tu? Nak duk minta semua, nak kaya, nak naik pangkat, nak harta banyak. Ambil. Dah menak sangat. Tapi bila kita betul minta, tak jadi gitulah. Jadi sebab itu bila kita bercakap tentang doa ni, kadang-kadang masa kita tak kenal Allah, doa kita lain gitu. Tapi bila dah lama kita duduk dengan Allah, hari-hari yang kita lalui pun mematangkan kita. Kita pernah kecewa dengan manusia, kita pernah kecewa dengan perbuatan orang, kita memberi sejuta harapan pada orang, orang membalas kekecewaan. Maka benda-benda seperti itu tuan-tuan menjadikan kita percaya ke Tuhan. Jadi bila kita percaya dekat dia, maka kita akan berinteraksi mengikut gaya dia lah. Dan gaya itulah yang disebut oleh Tuan Syekh pada pagi ini, mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Jadi tuan-tuan, tanyalah diri tuan-tuan, akhir-akhir ni apa yang tuan-tuan selalu minta dengan Allah? Maka percayalah Allah sudah mula suka dengan tuan-tuan. Kalau akhir-akhir ni tuan-tuan berdoa, ya Allah, terimalah aku sebagai hamba-Mu. Ya Allah, redalah di atas segala apa yang aku lakukan. Maka itu menunjukkan bahawa Allah sudah mula suka dengan tuan-tuan, dan dia jetik hati tuan-tuan. Tuan-tuan mula minta benda-benda yang sepatutnya tuan-tuan minta dengan dia. Kita sudah mula tak kisah dengan apa yang berlaku, maka kita minta, ya Allah, kalau nak panggil aku balik padamu, terimalah aku sebagai hamba yang taat padamu. Terimalah segala amat. Kita dah mula bercakap benda tu kan. Jadi bila kita mula bercakap benda tu, kita bertanya balik, dulu tak cakap apa benda tu, tak doa apa benda tu. Kenapa akhir-akhir ni kita mula dah jadi begitu? Maka kata Tuan Syekh, itu tanda Allah dah suka dengan kita. Maka dia jadikan kita tadi sebut benda yang dia sendiri suka. Jadi itu saya rasa setakat itu dulu. Pagi ni ada 5-6 tempat
jamuan hari raya, betul kan? Jadi tak boleh berhenti lewat-lewat sebab dia kena atur lah. Saya ada 6 hari ni, jadi macam mana nak buat tak tahulah. Jadi apa yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan, kita bercakap pasal doa ni dah kali ketiga lah, ada 6 kali lagi. Jadi bila tuan-tuan sampai ke yang ke-6 tu, tuan-tuan, menjadikan kita ni bila berdoa pada Allah, kita dah malu nak minta. Sebab kita tahu dia Tuhan yang ambil cakna dengan kita, ambil berat, maha berkuasa, maha apa. Jadi bila kita berdoa dengan dia, tak ada kerja lain, puji dia, minta maaf, puji dia, itu je lah. Jadi kenapa jadi begitu? Kerana ada satu hadis sahih menyebut, akan ku berikan kepada orang yang asyik mengingati aku jauh lebih baik daripada orang yang asyik minta-minta dengan aku. Samalah dengan kita, dengan anak kita tadi. Anak kita yang selalu tanya khabar kita, walaupun dia tak minta dengan kita, pasti kita beri pada dia. Tapi anak kita yang tak pernah tanya khabar kita, telefon kita hanya nak duit je, kita beri, tapi sekadar yang patut kita beri je. Mungkin kalau nak beri tanah pun, kita beri lot tengah. Hak corner lot kita beri hak anak biasa tanya khabar lah, gitu kan. Jadi itu adalah perkara biasa sebab dia suka tanya khabar walaupun dia tak minta. Saya rasa tuan-tuan dapat faham benda tersebut. Itu saja yang dapat saya kongsi dengan tuan-tuan. Contoh-contoh bergurau tu, minta maaf banyak-banyak. Kalau ada yang tak kena tu, kita minta maaf lah pada hari raya ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.